Hai, selamat datang ke WESB TV bersama saya lagi Masra Muhammad Azmi. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan filem KKN di Desa Penari. Audio Jungle. Audio Jungle. So, baru-baru ni viral dekat TikTok berkenaan dengan sebuah filem seram yang telah dihasilkan oleh negara jiran kita sendiri iaitu Indonesia yang bertajuk KKN Desa Penari. Okey, filem ni sebenarnya telah pun dihasilkan oleh Awi Suryadi. Okey, macam mana filem ni boleh viral sampaikan mereka berjaya mendapat sebanyak 6 juta tontonan, guys. So, macam mana filem ni boleh viral? Apa yang orang tertarik sangat dengan filem ni? Okey, sebenarnya ada yang cakap lah filem ni diadaptasi daripada kisah benar. Sebab pada tahun 2009, @simpleman dekat Twitter dia ada tweet berkenaan dengan kisah KKN ni, tapi nama sebenar pelajar serta lokasi tersebut telah pun dikaburkan, mungkin untuk menjaga aib mangsa. Ada juga yang cakap owner @simpleman yang dekat Twitter tadi tu dia mendapat kisah ni daripada mangsa yang terlibat, tapi mangsa tersebut tak membenarkan kisah ini dikongsikan ataupun diceritakan kepada orang lain. Tapi biasalah di era globalisasi ni macam-macam boleh berlaku. So pada bulan 4 tahun 2022, cerita ni keluar dengan tajuk KKN Desa Penari. Sebenarnya KKN ni maksud dia apa? KKN ni dia stand for what? Okey, KKN ni maksud dia adalah kuliah kerja nyata, di mana para pelajar ataupun mahasiswa serta mahasiswi yang berada di universiti di Indonesia yang mengambil bidang perguruan, dia ada satu semester yang mewajibkan diorang untuk menjalankan kerja sosial yang melibatkan masyarakat, di mana diorang kena pergi ke suatu tempat yang diorang pilih sendiri tempat tu. Bila diorang dah sampai sana, diorang kena jalankan kerja-kerja seperti mengajar, belajar dan juga bergaul lah dengan masyarakat dekat sana. Dan kebiasaannya tempat-tempat yang diorang pilih ni adalah tempat-tempat di kawasan pedalaman lah. So, sebelum saya teruskan cerita, saya just nak cakap, saya duduk dekat sini bukanlah untuk jadi spoiler. Sebaliknya, saya just nak cerita fakta yang ada di dalam filem KKN Desa Penari ni. Kisah ni sebenarnya berlaku pada tahun 2009, tapi ada juga yang cakap sebenarnya kisah ni berlaku pada tahun 80-an lagi. Tapi saya tak tahu sebab kita pun tak ada kat situ. So, wallahu alam, kita just enjoy je cerita ni, okay? So, jom kita pergi kepada fakta yang pertama. Okay, fakta yang pertama membincangkan tentang watak ataupun nama-nama pelajar yang ada di dalam filem KKN di Desa Penari itulah. Okay, kalau berdasarkan kisah benar, sebenarnya yang terlibat di dalam kisah ni ada 14 orang pelajar. Tetapi kalau bagi mereka yang dah tengok filem KKN ni, korang tahulah sebenarnya dalam filem tu dia hanya melibatkan 6 watak sahaja, which is kita ada Ayu, kita ada Widya, Nur, ada juga Wahyu, Bima dan juga Anton. Tapi nama-nama yang ada dekat dalam watak, nama-nama yang ada dekat dalam filem tersebut bukanlah nama sebenar pelajar, 14 orang pelajar tadi tu. Macam saya cakap mula-mula tadilah, mungkin diorang nak jaga aib para pelajar tersebut. Jadi macam mana boleh wujudnya nama-nama ni tadi? Apa yang diorang buat ialah diorang gabungkan ke 14 nama pelajar yang terlibat tadi tu untuk menghasilkan nama-nama yang saya sebut tadi tu. Tapi dekat dalam filem tu memang ada satu watak je yang dia memang menggunakan nama sebenar berdasarkan kisah benar tu, iaitu watak Anton. Kalau korang dah tengok filem KKN Desa Penari ni, korang mesti perasan di antara ke-6 watak tersebut hanya ada satu watak sahaja yang langsung tak diganggu oleh Badarauhi. Okey, Badarauhi ni siapa? Sekejap lagi saya akan cerita. Okey, so saya adalah baca komen ataupun respon-respon netizen dekat dalam TikTok.
Tapi biasalah masyarakat kita ni mana pernah serius kan. So adalah yang cakap Anthony dia tak diganggu sebab dia terlampau positif lah, Badar Rauhi ni tak minat dekat dia lah, macam-macam. Tapi ada seorang netizen mungkin daripada Indonesia, dia sendiri secara personal dia telah tanya kepada penerbit filem ni iaitu Awi Suryadi tadi tu, kenapa watak Anthony langsung tak diganggu oleh Badar Rauhi tu tadi. So apa respon Awi Suryadi? Dia cakap sebab Anthony, kalau kita perasan dekat dalam filem tu ada 3 orang iaitu Bima, Ayu dan juga Widya. Diorang ni dia duduk dekat dalam satu grup. Grup apa tu adalah grup projek lah untuk diorang jalankan projek KKN diorang dekat desa tersebut. Manakala Anton dan juga Nur ni diorang duduk dekat dalam satu grup. So mungkinlah disebabkan tu dia tak dikacau sebab Badar Rauhi ni dia dah lama dah aim 3 orang tu tadi, iaitu yang saya sebut tadi tu, Bima, Ayu dan juga Widya. Lepas tu ada jugalah konspirasi yang cakap watak Anton ni dia tak diganggu sebab kalau orang yang dah tengok filem ni korang tahu kan watak dia macam mana. Dia seorang yang sangat menjaga tutur kata ataupun nak dimudahkan ataupun dipendekkan, Anton ni merupakan seorang yang sangat beradab. Sebab dia tahu dia masuk tempat orang dan tempat tu juga merupakan di kawasan pedalaman lah, dan tempat tu juga merupakan kawasan pedalaman. So dia sangat menjaga adab, mungkin disebabkan itulah dia tak diganggu oleh Badar Rauhi tu. So pengajaran yang kita dapat, kalau kita nak masuk ke tempat orang, tempat yang tak biasa dengan kita, tolong jaga adab. Lepas tu ada yang cakap juga watak Anton ni dia tak diganggu disebabkan Anton ni sebenarnya dia ada penjaga. Di mana dia sendiri pun tak sedar yang sebenarnya dia ada penjaga. Tapi macam watak Nur pula kan. So terpulanglah dekat korang nak nilai macam mana. Okey, itu saja berkenaan dengan watak Anton. Tapi tadi saya ada sebut berkenaan dengan watak Badar Rauhi kan. Okey, Badar Rauhi ni siapa sebenarnya? Kalau dalam filem tu, Badar Rauhi ni dia merupakan seorang penari. Okey, dari mana datangnya perkataan Badar Rauhi tu? Dari mana datangnya nama dia tu? Okey, sebenarnya nama Badar Rauhi tu dia datang daripada gabungan ke-14 nama pelajar yang terlibat. Maksudnya macam Ba tu mungkin orang lain, Da mungkin orang lain, Ra mungkin orang lain, Wu mungkin orang lain dan Hi pun mungkin orang lain. Macam itulah diorang gabungkan untuk menghasilkan nama Badar Rauhi tu tadi. Tapi sebenarnya ada kisah legenda lah berkenaan dengan kewujudan Badar Rauhi ni. Tapi dia just cerita legenda lah. Diorang cakap dulu ada seorang perempuan yang mempunyai sifat yang sangat angkuh dan juga sombong yang bernama Ratna lah. Dia ni telah melanggar satu undang-undang di perkampungan tersebut di mana dia ni telah pun menari dengan menggunakan muzik gamelan. Menari dengan menggunakan muzik gamelan di perkampungan tersebut adalah sesuatu yang dilarang sebab mungkin dia melanggar adat di kampung tersebut. Jadi Badar Rauhi ni dia telah muncul dengan badan separuh manusia dan juga separuh ular sebab dia marah terhadap Ratna tu tadi. So Badar Rauhi ni dia telah pun membunuh seluruh penduduk desa termasuk Ratna tu tadi. Bila semua orang dah mati, Badar Rauhi ni dia telah masuk ke dalam badan seorang penari dan hidup di dalam badan tersebut. So ini just cerita legenda lah, terpulanglah kat korang nak percaya ke tak. Seterusnya, watak yang agak menarik untuk saya kongsikan ialah watak Widya di dalam dunia nyata ataupun berdasarkan kisah benar. Okey, sebenarnya Ibu Widya ni dia tak benarkan pun Widya untuk pergi menjalankan projek KKN di kawasan yang telah mereka pilih sebab ibu dia ni ada insting something bad happen lah. Tapi Widya ni dia berjaya lah pujuk ibu dia. Dia cakap yang diorang dah tak cukup masa dah untuk ubah tempat. So maybe disebabkan itulah Ibu Widya ni terpaksa izinkan anak dia pergi menjalankan projek KKN di desa tersebut. Okey, itu saja berkenaan dengan watak-watak menarik yang ada di dalam KKN di Desa Penari. Okey, jom kita pergi ke fakta yang seterusnya iaitu berkenaan dengan lokasi filem KKN Desa Penari.
Okey, macam yang kita tahu sebenarnya Desa Penari tu dia bukan nama sebenar kampung tersebut. Sebab diorang dah kaburkan dah nama kampung tersebut. Ialah mungkin dia bahaya dan juga dia mengaibkan. Okey, tapi macam biasalah rakyat Malaysia, rakyat Indonesia sangat rajin buat kerja, sangat laju. So, ada 2 tempat lah yang diorang teka, mungkin itulah lokasi di mana filem KKN di Desa Penari ini dijalankan. Okey, yang pertama adalah di Desa Banyuwangi. Kenapa diorang cakap filem ni dijalankan di Kota Banyuwangi? Sebab dekat dalam Desa Banyuwangi tu dia ada satu monumen. Kalau korang yang pernah tengok filem ni, korang mesti pernah dengar tentang tapak tilas kan? Dekat situ, dekat Kota Banyuwangi tu ada satu tugu yang sama macam dalam filem tersebut. Okey, tapak tilas ni merupakan satu kawasan larangan lah. Kenapa tapak tilas ni merupakan kawasan larangan? Korang kena tengok sendirilah. Korang kena tengok sendiri kenapa dia adalah kawasan larangan. Okey, dan lagi satu dekat kawasan tapak tilas tu juga dia ada satu patung penari yang sama macam dalam filem. So penduduk kampung menamakan patung tersebut ialah Dawuh. Dawuh ni apa? Dawuh ni adalah penari lah. Itu adalah sebab kenapa orang teka filem ni dijalankan di Kota Banyuwangi tu tadi. Tapi saya ada dengar jugalah sebenarnya filem ni dijalankan mungkin dekat Kota Rowo Bayu. Saya tak pasti kalau Kota Rowo Bayu dengan Kota Banyuwangi tu adalah tempat yang sama, just nama yang berbeza. Saya tak pasti. Kalau korang tahu, korang boleh komen dekat bawah. Kota Rowo Bayu ni dia berada dekat Pulau Jawa, Indonesia, dan dia berada di puncak bukit. So, untuk sampai ke kawasan tersebut, perlu menaiki motosikal. Sama seperti dalam filem tersebut. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Audio Jungle. Audio Jungle.